pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini, macam saya nyatakan tadi, nak tengok kaitannya sains itu dengan sunnah. Minggu lepas Al-Quran, minggu ni sunnah pula. Iaitulah ada 3 subtopiknya. Iaitulah dorongan sunnah terhadap sains, amalan pemakanan sunnah, dan yang ketiga perubatan dan rawatan mengikut sunnah juga. Semuanya berasaskan kepada sunnah lah. Kaitan sunnah dengan sains, kaitan sunnah dengan pemakanan, dan kaitan sunnah juga dengan perubatan dan rawatan. Kesemuanya dikaitkan dengan sunnah. Okey, apa objektif pada minggu ni, pada hari ni? Pertama, mengetahui dorongan as-sunnah terhadap sains. Kedua, nak bincangkan berkaitan amalan pemakanan sunnah. Yang ketiga, menyatakan perawatan dan rawatan mengikut sunnah. Mengikut sunnah. Okey, sebelum kita nak bincang lebih lanjut tentang as-sunnah dan sains, kita kena faham dulu lah perkataan as-sunnah. Okey, sunnah tu apa dia? Perkataan sunnah ni kita biasa dengar kan? Hidup mestilah berasaskan sunnah Nabi, sunnah. Apa yang dikatakan sunnah? Okey, siapa nak respon sikit? Apa yang dia faham tentang sunnah? Ada siapa nak respon dulu? Perkara Kelakuan yang Okey, Daniel dulu. Daniel dulu. tindakan yang dilakukan tindakan baik yang tindakan yang memberi manfaat kepada manusia dari segi fizikal dan rohani. Okey, terima kasih Daniel. Seorang lagi tadi siapa nak respon tadi? saya Ustaz. Amirul, okey. Sila Amirul. Perkara yang dilakukan dapat pahala, tapi kalau tidak dilakukan tak dapat apa-apa. Okey, terima kasih Amirul dan juga Sunnah. Dan juga Amirul Sunnah pula. Amirul dan juga Daniel tadi Okey, terima kasih. Ada tak jawapan lain? Tingkah laku atau sikap yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, terima kasih Ammar. Kita dapat 3 jawapan. Okey, terima kasih atas semua perkongsian, respon. Yang dinyatakan oleh Amirul tadi itu sunnat. Bukan sunnah, sunat. Samalah sunnah ataupun sunat. Cumanya kalau yang Amirul nyatakan tadi itu kita boleh faham sebagai hukum lah, hukum sunat kan. Sunat tu kita faham kalau wajib buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Kalau sunat tu buat dapat pahala, kalau kita tak buat tak dapat apa-apalah, tak dapat dosa pun tak dapat pahala. Kalau buat dapat pahala kan. Itu sunat dari segi hukum lah, pun betul juga. Tapi dalam konteks sunnah yang kita nak masukkan pada hari ini ialah sunnah yang dikongsikan oleh Ammar tadi. Ammar Apa yang dikongsikan oleh Daniel tadi pun dia berkaitan juga. Cuma tu lebih dalam konsep, dalam aspek yang lebih umum lah. Tapi yang lebih khusus sunnah tu macam yang Ammar nyatakan tadi Sunnah ni kita boleh faham sebagai apa-apalah. Apa-apa tindakan, apa-apa perbuatan yang bersumberkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab tu kalau kita sebut apakah pegangan umat Islam? Okey, pegangan umat Islam ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi As-Sunnah yang dimaksudkan tu ialah apa-apa yang bersumberkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi itu merupakan nabi utusan Allah yang mengetahui lebih mendalam tentang kata-kata Allah Al-Quran. Maka sunnah tu sunnah sumber yang kedua lah. Sumber yang kedua bagi kita memahami apakah maksud yang dikehendaki oleh Al-Quran. Maka sumber utama bagi umat Islam ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi As-Sunnah yang dimaksudkan di sini ialah berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dorongan As-Sunnah terhadap sains. Okey, jadi pada minggu lepas kita dah maklum kalau dinamakan dorongan tu kita boleh faham sebagai galakan ataupun motivasi kan. Kita dah sharekan apakah contoh-contoh motivasi daripada Al-Quran supaya kita umat Islam kena libatkan diri dengan sains, dan memang dah ada dah pun ciri-ciri saintifik tu yang berasaskan daripada ayat Al-Quran. Kita dah bincangkan pada minggu lepas. Jadi hari ni kita nak tengok dari segi hadis daripada sunnah pula Kita sedia maklum Al-Quran tu ialah kata-kata Allah. Dan kata-kata Allah tu memang kata-kata yang dalam istilah bahasa Arab kita sebut sebagai jami' manik. Kata-kata Allah tu ringkas
dan padat, tepat. Tapi kalau menggunakan yang demikian, maka kita sebagai orang biasa, kita susah nak faham tentang Al-Quran tu kan. Kecuali kita dapat seseorang yang boleh terangkan apa yang dikehendaki oleh ayat Al-Quran, maka kita pun mudah faham. Jadi as-sunnah itu dianggap sebagai penjelas, penjelaskan terhadap ayat-ayat Allah lah, ayat Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran tu ada istilah-istilah yang kita tak faham, kecuali Nabi Muhammad SAW faham. Sebab dalam Al-Quran kalau kita belajar, dia ada jenis dua ayat, ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat. Ayat mutasyabihat ni ayat yang samar-samar. Kita pun tak jelas apa maksud dia kan. Contoh macam Allah berfirman apa? Allah berfirman tentang yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Kalau kita faham tangan tu macam tangan manusia lah, ada jari dan sebagainya kan. Tapi adakah Allah tu mempunyai tangan sebagaimana tangan makhluk? Maka hadislah yang menjelaskan tentang ayat-ayat yang tak jelas. Begitu juga tentang apa-apa yang berkaitan dengan sains lah. Contohnya tentang penciptaan manusia kan, daripada air mani dan seterusnya. Maka ada hadis-hadis Nabi yang menjelaskan atau yang memperincikanlah apa yang dikehendaki daripada maksud ayat-ayat Al-Quran. Justru kesemua dorongan Al-Quran terhadap sains turut juga didorong oleh as-sunnah terhadap sains. Kalau katakan ayat Al-Quran yang kita sentuh pada minggu lepas menyentuh tentang dorongan sains tu, antaranya kita sebagaimana yang diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah kan, kalau masih ingat minggu lepas, ayat 260 tentang kisah Nabi Ibrahim yang menunjukkan bahawa ada ayat Quran ni supaya kita kena cari bukti. Cari bukti untuk membuktikan bahawa kenyataan ataupun berita tersebut adalah benar kan. Kena cari bukti. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim. Jadi ayat Al-Quran tersebut pastinya ada penjelasan dari segi hadisnya, dari segi sunnahnya tentang ayat tersebut. Maka secara tidak langsung apa yang didorong oleh ayat Quran tentang sains, maka itulah juga didorong oleh as-sunnah terhadap sains. Okey. Rasulullah SAW ada mengiktiraf para sahabat dan individu ataupun orang Islam lah yang pakar dalam bidang-bidang tertentu. Contoh kalau minggu lepas, kalau masih ingat, kisah tentang para sahabat yang tanya Nabi Muhammad SAW tentang perihal nak kahwinkan atau kacukkan pohon kurma kan. Yang mana para sahabat dah buat dah benda tu. Yang mana hasilnya pun sangat menggalakkan, sangat baiklah, hasilnya banyak. Kemudian Nabi hanya bertanya, bukan memberi arahan supaya tidak boleh bertanya. Yang mana kesan daripada pertanyaan Rasulullah tu, mereka pun cuba menangguhkan ataupun tidak membuat kacukan pohon kurma pada tahun tersebut. Kesannya tak banyak hasil. Maka akhirnya Rasulullah mengiktiraflah apa yang para sahabat buat tu boleh teruskan sebab dia banyak manfaat untuk umat Islam atau untuk manusia lah. Jadi itu menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW itu ataupun as-sunnah itu telah mengiktiraf perkara-perkara yang mana para sahabat tahu ataupun mahir tentang perkara tersebut. Termasuk juga dalam hal yang lain macam hal perubatan. Perubatan ni pun kita boleh katakan sebagai bidang sains kan, sains perubatan. Kalau hari ini orang yang ambil dalam pelajaran tu sama ada dia ambil bidang sastra ataupun bidang sains kan. Bidang agama Islam termasuklah dalam bidang sastra lah kan. Tapi kalau sains lah. Kat situ ada sains perubatan, sains mekanikal dan sebagainya. Macam-macam lah sains ni. Okay, jadi apa buktinya dalam sunnah Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW pernah mengiktiraf sahabat atau individu yang mahir tentang perubatan ni. Ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Nabi. Kisah tentang Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair yang tanya kepada ibu saudara atau mak saudaranya iaitu isteri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah ni, isteri Nabi ni merupakan ibu saudara lah kepada Urwah bin Az-Zubair. Ini hadis dia. Ini terjemahan dia lah. Terjemahan dia, Urwah berkata, wahai ibu, maksudnya ibu saudara lah ni. Aku tak heran tentang kefahaman kefahaman yang mendalam lah tentang ilmu agama daripada Sayyidah Aisyah ni.
isteri Rasulullah SAW dan anak Abu Bakar. Dan Urwah juga mengatakan dia tak heran bahawa Sayyidina Aisyah ni pakar ataupun mahirlah tentang syair, sejarah manusia, sebab dia adalah anak kepada Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar tu merupakan antara orang yang banyak ilmu pengetahuan lah. Tetapi Urwah kata dia kagum dengan ilmu Sayyidina Aisyah ni tentang perubatan. Bagaimana dia boleh dapat ilmu tentang perubatan? Lalu Aisyah pun beritahu kepada Urwah, dia kata sesungguhnya Rasulullah itu sakit masa nak menjelang akhir hayat baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu sebelum Nabi Muhammad wafat tu, ramailah ada yang datang jumpa Nabi Muhammad SAW. Utusan Arab ni datang, mereka memberitahulah tentang jenis-jenis ubat ataupun cara perubatan lah bagi merawat penyakit yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidina Aisyah lah yang menguruskan. Maka apa-apa yang dikongsikan oleh orang yang berjumpa melawat atau ziarah Nabi Muhammad SAW tu, Sayyidina Aisyah ada di situ. Maka Sayyidina Aisyah mendengar elok-elok dan Sayyidina Aisyah lah yang menguruskan. Lalu dengan demikian maka Sayyidina Aisyah mengatakan dari situlah Sayyidina Aisyah ni mendapat ilmu tentang perubatan. Jadi nak katanya Sayyidina Aisyah yang merupakan isteri Nabi Muhammad SAW ini secara tidak langsung Rasulullah membenarkanlah. Rasulullah membenarkan sehingga Sayyidina Aisyah ni boleh buat apa yang dicadangkan oleh mereka yang datang kunjung Nabi Muhammad SAW untuk memberikan cara perubatan yang dicadangkanlah. Jadi taraf hadis ini hadis yang sahih lah. Jadi daripada riwayat ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menerima pandangan perubatan mengenai ilmu perubatan ini daripada orang yang berkongsi lah. Nak katanya Nabi mengiktiraf. Kalau Nabi kata Nabi tak nak mendengar tentang ilmu-ilmu lain tentang perubatan, maka pastinya tidak berlakulah hadis ni. Tapi hadis ni menunjukkan Nabi Muhammad mengiktiraf ilmu-ilmu tentang perubatan lah. Yang merupakan ilmu perubatan ni antara skop ataupun aspek dalam bidang sains. Kemudian amalan pemakanan sunnah. Pemakanan sunnah. Pemakanan sunnah ni digabung daripada dua perkataan lah, pemakanan dan sunnah. Kalau kita faham macam yang dinyatakan tadi di awal tadi, as-sunnah tu ialah apa-apa yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Sama ada kata-kata dan sebagainya. Maka Nabi Muhammad tu adalah manusia biasa. Maka manusia ni samalah macam kita. Kita makan, Nabi makan. Kita hidup, Nabi hidup. Maka apa yang Nabi makan tu, kita boleh katakan sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW dalam makan, dalam pemakanan lah. Jadi pemakanan sunnah ni kita akan bahaskan pada minggu ni lah. Nak tengok bagaimana sunnah dalam pemakanan. Jadi kalau kita sebut pemakanan, ni menurut kamus lah. Pemakanan tu ialah apa-apalah atau perihal berkaitan makan. Ataupun hal-hal mengenai makanan. Sama ada cara makan, ataupun makanan apa yang dimakan, ataupun penyediaan makanan dan sebagainya. Apa-apa berkaitan makan tu kita sebut pemakanan. Kemudian sunnah pula dari segi bahasanya, jalan. Sunnah ni jalan atau kehidupan ni dari segi bahasa lah. Sunnah ataupun jalan. Sama ada yang terpuji ataupun yang tidak terpuji. Tapi kalau sunnah Nabi Muhammad, pastinya ia terpuji lah. Tapi kalau sunnah untuk orang lain, boleh jadi perkara tersebut mungkin ada yang terpuji, mungkin ada yang sebaliknya. Sebab Nabi Muhammad ni maksum, tidak ada yang tidak terpuji lah. Semuanya terpuji. Nama Muhammad tu pun artinya ialah yang terpuji. Muhammad artinya yang terpuji. Adapun dari segi istilah pula tentang sunnah ni ada dua pandangan lah. Kalau ahli hadis ataupun mereka yang pakar dalam bidang hadis, mereka lihat sunnah lain. Kemudian ada juga ahli yang pakar dalam bidang usul, ilmu usul dalam ilmu Islam ni. Mereka melihat hadis dari aspek yang lain pula. Tapi ada persamaan lah. Tapi dari segi ahli hadis, apa yang mereka sebut tentang sunnah, mereka mengatakan sunnah tu ialah semua perkara setiap yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sama ada perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ataupun senyapnya Nabi. Takrir tu kita boleh faham senyap. Senyapnya Nabi itu membuktikan Nabi setuju atau iktiraf. Persetujuan. Sifat khuluqiyah, sifat khalqiyah, dan kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW sama ada sebelum perutusan baginda ataupun selepas perutusan baginda Muhammad SAW menjadi Rasul. Contoh takrir ni ialah kalau semua pernah belajar, kisah Sayyidina para sahabat lah. Para sahabat pada waktu tu yang makan dhab. Dhab ni macam biawak padang pasir kan, dhab.
Mereka masa makan tu mereka menunjukkan pada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad pun tidak melarang dan tidak mengatakan setuju. Nabi Muhammad senyap je. Jadi senyapnya Rasulullah SAW tu membuktikan Nabi Muhammad setujulah. Kalau setuju itu pun dianggap sebagai sunnah. Maksudnya boleh. Boleh buat kan. Macam kita lah kan, kalau kita nak buat apa-apa kat rumah kan, contoh ada ayah atau ibu, kita buat tu, ayah senyap je, tengok tapi senyap. Tu tandanya boleh lah benda tu buat. Tu tandanya boleh buat. Kalau ayah marah, tandanya tak boleh lah. Atau pelarang. Jadi sama juga, perkara yang Nabi senyapkan itu, kalau Nabi nampak benda tu dan Nabi senyap, maka itu membuktikan Nabi membenarkanlah atau bersetuju tentang perkara tersebut. Itu pandangan oleh ahli hadis lah tentang sunnah. Dan menurut ahli usul pula, ahli usul ni asal lah, maknanya daripada asal kan, orang Melayu kata asal usul. Tapi sebenarnya usul tu atau asal usul tu berasal daripada bahasa Arab lah. Usul tu ialah perkara-perkara yang asal yang menjadi dasar lah dalam agama Islam ni. Kemudian dia mengatakan apa? Sunnah adalah setiap yang diambil daripada Nabi Muhammad SAW selain daripada Al-Quran. Sama ada perkataan, perbuatan dan takrir. Hampir sama lah. Hampir sama lebih kurang. Okey, kesimpulannya ahli hadis dan ahli usul bersepakat mengatakan bahawa sunnah adalah setiap perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW, sama ada perkataan, percakapan, perbuatan ataupun persetujuan. Itu namanya sunnah. Jadi pemakanan sunnah kita boleh katakan, kita boleh faham sebagai perihal berkaitan makanan yang dikaitkan dengan setiap sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kan? Sunnah secara umumnya tentang apa yang Nabi cakap, tentang apa yang Nabi buat, tentang apa yang Nabi setuju. Tapi kalau dalam aspek pemakanan ni, kita nak tengoklah apa yang Nabi cakap tentang makanan, apa yang Nabi cakap tentang pemakanan, apa yang Nabi buat tentang pemakanan, dan apa yang Nabi setuju tentang pemakanan. Itu kita katakan sebagai pemakanan sunnah lah. Jadi ulama hadis ni, ataupun ilmuwan Islam yang mahir, yang pakar tentang ilmu hadis ni, atau ilmu sunnah ni, telah menghimpunkan banyak hadis-hadis dalam kitab-kitab hadis. Banyak kalau kita pernah dengar kitab hadis, contoh kitab Imam Bukhari, kitab hadis Imam Muslim, Sunan Sittah, kan, Sunan Tis'ah, Musnad ataupun Muwatta', itu nama-nama kitab hadis lah. Jadi dalam kitab-kitab hadis ni, ulama hadis tu telah menghimpunkan banyak hadis ikut tema lah. Ikut tema. Contohnya tema tentang solat. Banyaklah hadis-hadis tentang solat. Tema tentang hari kiamat ataupun akhir zaman, yaumul kiamah. Banyak hadis-hadis dalam tu tentang hari kiamat saja. Ataupun temanya tentang apa? Tentang permulaan ciptaan, bada'ul khalqi, tentang permulaan penciptaan makhluk. Ada satu bab dalam kitab dalam hadis-hadis ni. Semua berkaitan tentang tema tersebut lah. Dan ada juga dalam kitab hadis tersebut, tema dia tentang makanan dan juga tentang minuman, yang dipanggil sebagai kitab Al-Tu'imah. Iaitulah kitab ataupun bab dalam kitab hadis tu, semuanya tentang makanan, tentang pemakanan lah. Tentang pemakanan. Kalau namanya kitab Al-Ashribah, bab dalam kitab hadis tu semuanya tentang minuman, tentang cara minum, minuman apa yang Nabi minum, apa minuman yang Nabi tak minum dan sebagainya lah. Jadi nak tunjukkannya, kalau kita nak rujuk tentang macam mana Nabi makan, cara pemakanan Nabi ni, boleh lihat dalam kitab ataupun dalam bab lah, dalam bab tentang pemakanan dalam kitab-kitab hadis yang banyak tu lah. Cumanya sekarang negara kita Malaysia masa zaman Menteri Agama tu, Dr. Zulkifli Al-Bakri, dia ada mengusahakan penterjemahan. Usaha menterjemahkan kitab Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari, semua hadis tu sahih dan boleh jadikan rujukan, diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Rasanya dalam proses nak terbitan tu. Nanti kalau dah terbit, boleh cari satu bab ke, apa-apa bab kalau berminat, bacalah. Kita tengok bagaimana Nabi Muhammad SAW tu dari segi amalannya, sunnahnya untuk kita jadi rujukan lah, untuk kita cuba dalam kita punya kehidupan kan. Okey, itu tentang pemakanan sunnah. Okey, jadi amalan pemakanan sunnah termasuk juga dalamnya perihal tentang makan dan minum. Semua yang dikaitkan dengan makan dan minum Rasulullah tu, kita sebagai umat Islam kena ikutlah. Dalam ayat Al-Quran Allah sebut,
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu tu pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan yang terbaik. Sama ada cara Nabi berakhlak, kan, cara Nabi bercakap, cara Nabi makan, minum. Kita semua kena ikutlah. Membuktikan kita ni umat Nabi Muhammad SAW yang mencintai Nabi dari segi segala aspek yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Kerana apa yang Nabi buat tu bukan ikut Nabi punya nafsu, kan. Allah pun ada berfirman dalam Al-Quran, Nabi itu tidak bercakap kecuali ianya adalah wahyu, kan. Jadi memang sangat baiklah untuk kita tirulah. Lebih-lebih lagi tentang topik kita ni tentang pemakanan sunnah, cara Nabi makan dan minum. Kerana kat situ pastinya ada kelebihan, ada manfaat. Kalau dikaji dari segi secara saintifiknya, memang terbukti apa yang Nabi amalkan tu dari segi sudut kesihatannya, kan, sains kesihatannya, sains perubatan memang dapat dibuktikanlah. Nanti kita akan tengok sikit satu persatu. Kemudian pengamalan pemakanan ni ikut perkembangan umur lah. Kita pun dah sedia maklum. Kalau perangkat umur tu dari kecil sampai dewasa tu, kalau kita makan apa yang diperlukan dalam kuota ataupun keadaan yang dicadangkan, maka kita punya tumbuhbesaran badan tu, tubuh tu akan lebih baik, kan, berbanding mereka yang tidak dapat makanan dan minuman yang sepatutnya, kan. Kalau kita lihat dekat televisyen, dekat video YouTube banyak, kan. Kalau kat negara-negara yang kurang makanan tu, bagaimana mereka punya perkembangan pembesaran, kan. Ada yang badannya kurus, kepalanya besar, kan. Maknanya ada kurang zat lah. Tapi kalau kita dapat ikut apa yang Nabi cadangkan, cara pemakanan tu, maka dapat membantulah kita punya pembesaran tubuh, perkembangan otak, membesar ataupun membesarlah dalam keadaan yang lebih baik, kan. Maka tak dapat disangkal lagi bahawa memang ada kaitan yang rapatlah antara makanan dengan perkembangan akal, sifat, emosi, rohani dan fizikal manusia. Ini kita pun sedia maklum lah. Okey, kemudian Nabi Muhammad SAW ada pernah bersabda dalam riwayat Imam Muslim, maknanya hadis ini bertaraf sahih lah, hadis sahih. Perut adalah tempat bermula pelbagai penyakit. Perut adalah tempat bermula pelbagai penyakit. Perut ataupun usus, kan, perut. Kalau perut hadapi masalah, maka badan kita pun akan mula meragam, kan. Perut tu apa? Kita pun sedia maklum perut ni ialah tempat masuknya kat situ air, masuknya makanan, kan. Jadi kalau makanan yang baik masuk dalam perut, minuman yang baik masuk dalam perut, maka insya-Allah perut itu tidak akan meragam dan akan memberi manfaat yang baiklah pada pemilik perut tersebut, kan. Tapi kalau yang masuk dalam perut tu ialah makanan yang tidak sihat, kan, makanan yang memang terbukti beri kesan yang tak baik pada kesihatan, kita masukkan juga dalam perut tu. Maka apa akan jadi? Jadi macam-macam lah penyakit ni, kan. Jadi Nabi dah beri amaran awal dah dalam hadis ni, perut adalah tempat bermula pelbagai penyakit. Kalau kita jaga perut, insya-Allah kita ni kalau ikut secara fitrahnya memang akan terjauh daripada penyakit lah. Sebab Nabi bersabda ni, perut itulah sebagai punca bermulanya penyakit. Sebab makanan yang tidak sihat dimasukkan ke dalam perut tersebut, kan. Maka tidak boleh disangsikan lagi makanan yang disebut dalam Al-Quran menjadi kegemaran dan amalan Nabi Muhammad SAW. Apa yang dalam Al-Quran memang Nabi ikut 100%. Apa yang disebut dalam Al-Quran dari segi makanannya, cara makanannya, itu semua Nabi buat, kan. Sebab Nabi ialah memang utusan Allah yang mengamalkan apa yang Allah firmankan pada Nabi Muhammad SAW, kan. Jika diteliti, amalan pemakanan baginda amat bertepatan dengan Al-Quran. Contohnya dalam surah Al-A'raf ni, Allah berfirman yang artinya makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Bermaksud kita makan boleh makan, minum boleh minum, tapi jangan berlebih-lebihan ketika makan dan ketika minum. Kan, dah kenyang, masih rasa sedap lagi, teruskan makan lagi, kan, sampai habis, sampai rasa puas, sampai perut tu rasa tak muat lagi dah, kan. Tapi itu cara yang tidak menepatilah apa yang dianjurkan oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan makan, minum boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Kerana berlebih-lebihan tu akan memberi kesan yang tidak baik pada perut. Dan perut itu ialah tempat bermulanya penyakit, kan.
Itu maknanya ada berkaitan lah. Okey. Jadi pada gini kita nak kongsi 3 jenis makanan yang kita panggil sebagai makanan sunnah, yang mana disebut dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu madu, zaitun dan korma. Kita pun sedia maklum 3 makanan ni memang makanan yang sangat berkhasiat untuk kesihatan manusia, kan, dan disebut juga dalam Al-Quran dan sunnah, kan. Kita cuba tengoklah satu persatu. Okey, tentang madu. Madu ni memang sedia maklum, tak dapat dinafikan, ada banyak manfaat lah, kelebihan untuk kesihatan. Yang mana madu ni dihasilkan oleh lebah. Kita pun sedia maklum. Kita sebut dah pada minggu lepas. Saya nyatakan perkara ataupun apa juga yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran tentang makanan, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang binatang, kesemua yang apa Allah sebut tu ada dia punya hikmah dia ataupun rahsia dia, kan. Contohnya Allah menamakan dalam Al-Quran tu surah lebah, kan, surah An-Nahli, surah lebah. Maka lebah tu memang ada manfaat lah, kan. Lebah tu menghasilkan madu, kan. Madu tu juga diambil daripada tumbuh-tumbuhan yang ada madu lah, dari segi pelbagai jenis bunga, kan. Sebab tu lah kalau kita tengok madu ni ada yang warna dia cerah, ada yang warna dia gelap, bergantung kepada bunga, madu yang ada pada bunga-bunga yang disedut oleh lebah tu, kan. Allah berfirman dalam surah An-Nahli ni, surah lebah ni, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Tsumma kuli min kulli tsamarat fasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun." Kemudian makanlah, Allah bagi ilham kepada lebah, makanlah dari segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan yang engkau sukai. Engkau tu lebah lah, serta turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dimudahkan kepadamu. Dengan itu akan keluarlah dari dalam badannya minuman, iaitu madu yang berlainan warnanya, kan. Ada yang cerah, ada yang pekat sikit, ada yang hitam, yang mengandungi penawar bagi manusia dari pelbagai penyakit. Sesungguhnya pada demikian itu ada tanda yang membuktikan kemurahan Allah SWT bagi orang-orang yang berfikir, kan. Dan katanya Allah jadikan manusia, Allah juga tahu manusia itu akan ada sakit. Jadi Allah juga ciptakan ubat bagi penyakit-penyakit. Antara ubatnya apa? Madu lebah ni, kan. Allah berfirman dalam Al-Quran ni, kan. Allah dah beritahu dah. Lebah-lebah tu Allah ciptakan, Allah bagi ilham supaya lebah tu ambil madu-madu. Kemudian ada pelbagai warna yang mana Allah jadikan madu tu sebagai penawar bagi manusia untuk penyakit-penyakit yang ada, kan. Itu tandanya Allah Maha Pemurah, kan. Allah tidak lokek, kan, tidak kedekut. Kalau Allah ni kedekut, siapa sakit Allah tak bagikan ubat dia, kan, tak sediakan ubat. Tapi Allah ni memang Maha Pemurah, Maha mengetahui, Maha segala-galanya. Allah cipta penyakit, Allah juga sediakan ubat bagi penyakit-penyakit yang Allah ciptakan. Sebagaimana dalam surah ni, antaranya menggunakan madu lebah lah. Menggunakan madu lebah. Okey, ni tentang madu. Madu ni kalau kita rasa, dia punya manisnya tu memang lebih daripada manis daripada gula putih. Dia lebih sikit. Walaupun manis, tapi manisnya madu tu tidak memberi kesan buruk berbanding kalau kita banyak menggunakan gula putih, kan. Gula putih tu, gula pasir tu, kan. Kerana madu tu sendiri, kemanisannya tu memang Allah pun dah nyatakan madu tu sebagai penawar. Takkan Allah dah janji sebagai penawar kat situ ada penyakit, kan. Maka pastinya ada kebaikan yang manfaat lah untuk manusia ni. Banyak karbohidrat, kemudian air pun ada, dan ada khasiat yang tersendiri lah. Antara khasiat yang biasa kita sebut tentang madu ni, kalau batuk, rasa tekak tak sedap, minum madu, kan. Minum madu. Kita dari kecil-kecil pun dah diberitahu oleh mak ayah kita, kalau batuk, minum madu, kan. Minum madu dengan air suam, kan. Dan katanya madu tu antara usahalah atau ikhtiar kita ni untuk mengelakkan atau mencegah batuk, atau membantu menghilangkan batuk lah. Selain menambah tenaga, gula kan kita sedia maklum, dia ada tenaga, dia akan menambah tenaga dan meningkatkan daya ketahanan badan serta sebagai penawar bagi banyak penyakit. Madu, kan. Kalau kita amalkan madu setiap hari, madu juga boleh membantu kita punya otak, kan. Membantu lebih cerdas, lebih semangat lah. Dari segi sains pula, sebagaimana dikaji oleh tokoh ni,
menyatakan bahawa madu tu ada karbohidrat, ada protein, ada lipid, vitamin dan mineral yang mana telah dibuktikan sebagai antioksida. Kan madu turut mengandungi kandungan gula seperti glukosa, fitokimia serta bahan lain seperti asid organik, vitamin dan enzim. Kan nak katanya memang bukti saintifik ni dah membuktikan madu sangat baik. Kan sedangkan Nabi itu telah mengamalkan madu, sedangkan pada waktu itu tak ada pun kajian ni kan. Nabi hanya beramal apa yang dinyatakan oleh Al-Quran. Dan pastinya kat situ memang ada kebaikan. Dan telah pun dibuktikan oleh kajian saintifik pada masa sekarang. Antioksida dan glukosa ni terdapat dalam madu. Ni boleh baca lah ni. Sedia maklum madu juga ada antioksida yang tinggi, boleh mencegah kanser sebagainya. Kardiovaskular. Sakit jantung lah ni. Dan sebagainya. Okey, kemudian yang kedua buah zaitun. Minggu lepas pun kita sebut dah. Allah sebut dalam Quran tentang zaitun. Wattini wazaitun. Dia sebut kan. Dalam surah At-Tin ni ayat yang pertama. Buah zaitun. Buah zaitun ni secara istilah botaninya disebut sebagai Olea Europea. Merupakan tanaman yang biasanya ditanam di kawasan Mediterranean, tempat sejuk kan. Spanyol, Turki, Itali, Tunisia dan Morocco kan. Buah zaitun ni tidak terkecuali daripada memiliki khasiatnya. Sebagaimana buah madu tadi ada khasiat dia kerana disebut dalam hadis dan juga dalam Al-Quran. Wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun ataupun dan zaitun ni sama ada pokok dia kan atau buahnya Okey. Itu buah zaitun. Jadi Okay, jadi gambaran ini menunjukkan bahawa buah zaitun ni banyak keutamaan dan kelebihan. Kajian sains dah buktikan, kita sharekan minggu lepas, boleh membantu mencegah kanser, kan, keradangan dan sebagainya kan. Okay, merendahkan kolesterol, tekanan darah, yang kita sebut pada minggu lepas. Okay, itu tentang zaitun. Okay, selain itu juga Nabi Muhammad SAW ada bersabda tentang buah zaitun ni, riwayat Imam Abu Daud. Hendaklah kalian menggunakan minyak zaitun. Minyak zaitun sebagai lauk dan buatlah ia sebagai minyak. Kerana minyak zaitun tu berasal dari pohon yang diberkati. Pohon yang diberkati kan. Kita dah sebut ayatnya pada minggu lepas. Kalau masih ingat wa syajaratun takhruju min turi Saina. Kan tambutu bidduhni wa sibghil lil akilin. Kalau ingat minggu lepas tentang pokok zaitun yang tumbuh di Tur Sina. Kan min turi Saina. Mana boleh jadi lauk, boleh juga dijadikan sebagai minyak untuk kegunaan kita lah. Okay, gambar ini menunjukkan bahawa buah zaitun ini ada banyak kelebihan dan keutamaan lah. Sains pun dah buktikan, antaranya dapat rendahkan kolesterol, darah tinggi, kanser, jantung, penuaan kan, dan dapat melembutkan kulit. Minyak zaitun. Pakai minyak zaitun, sapu kat kulit. Kulit rasa lembut kan, dan sebagainya lah. Jadi kajian terkini mengenai buah zaitun menunjukkan dalam zaitun, minyak zaitun ada komponen-komponen yang banyak fungsinya lah dari segi biologikalnya. Ada komponen seperti apa? Fenolik, hidroksityrosol, oleopropin dan sebagainya lah ni. Ni istilah-istilah sains lah. Siapa yang belajar ni dia tahulah istilah-istilah ni. Itu tentang zaitun. Buah zaitun pun sama juga macam madu tadi, Nabi amalkan dalam keadaan Nabi tak tahu pun tentang kajian-kajian saintifik ni. Tapi Nabi amalkan mengikut apa yang Allah wahyukan dan juga apa yang Allah beri ilham lah ataupun wahyu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian tentang korma pula. Korma pun makanan sunnah juga selain daripada madu dan juga zaitun kan. Korma ni disebut sebagai Phoenix dactylifera. Istilahnya lah saintifik ni. Okey, buah korma ni biasanya kita akan makan, banyak dijual menjelang bulan Ramadan kan. Di bazar Ramadan banyaklah. Tapi kalau kenapa bulan Ramadan kalau kita fikir kenapa masa bulan Ramadan je semua pakat makan kurma kan? Sebab apa? Sebab ada kelebihan dari segi khasiat dia lah. Kan yang boleh memberi tenaga yang banyak kan. Itu buah kurma lah. Jadi dalam Al-Quran ni khasiat buah kurma memang telah dinyatakan. Ini kisah tentang Siti Maryam yang melahirkan anaknya Nabi Isa. Pada waktu tu Sayyidina Maryam ni tengah mengandung, tengah sarap mengandung. Kan kalau ada baca kisah Siti Maryam ni kan, Siti Maryam ni dikatakan oleh ramai orang pada waktunya telah membuat satu perkara yang tidak baik kan. Sebab
mengandung kan. Tidak berkahwin tapi mengandung jadi Maryam pun keluarlah daripada perkembangan tersebut dan syarat ni lalu Allah beri ilham ataupun berfirman dalam Al-Quran ni dirakamkan dalam surah Maryam ni auzubillahi minasyaitonirrajim wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Goncanglah pohon korma. Dalam keadaan Siti Maryam ni yang tengah syarat mengandung tu, macam mana seorang perempuan yang syarat mengandung boleh ada banyak tenaga kan? Sedangkan pada waktu tu dah tak larat, tapi Allah kata goncanglah. Goncangkan pokok korma kan? Dan saya akan jatuhlah kepada engkau buah korma yang baru masak. Nak katanya Allah suruh berusaha. Walaupun dah tak larat, nak beranak sangat tu, tapi Allah kata goncang sikit. Mungkin dengan usaha tersebut, Allah bantulah kan. Walaupun ada usaha tu, maka akan gugur buah korma yang baru masak, rutab. Rutab ni buah korma yang basah lah. Buah korma basah kan. Kalau korma kering, tamar. Kalau rutab, korma basah. Janiyah yang baru masak. Jadi nak katanya apa? Kaitan Maryam yang sedang mengandung ni dengan buah korma, nak katanya sangat baiklah, sangat bagus. Ibu-ibu yang mengandung tu mengamalkan buah korma. Banyak kelebihan ni kan. Banyak kelebihan dia. Sebab kita ambil maklum atau ambil iktibarlah daripada kefahaman surah Maryam ni yang kita baca ni. Okey. Rasulullah SAW sangat suka makan buah korma. Sayyidatina Aisyah berkata pada suatu ketika, mereka tidak masak makanan. 2 bulan tak ada makanan tapi mereka hanya makan buah korma dan minum air, sehingga pada satu hari Rasulullah SAW mengatakan pentingnya buah korma dalam rumah. Kan? Kalau tak ada makanan, ada buah korma cukup. Nak katanya korma tu boleh menampung kelaparan dalam seharian lah. Sayyidatina Aisyah meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, sebuah keluarga yang ada korma takkan lapar. Ada korma takkan lapar. Antara hadis yang menyebut tentang sahur dan buka puasa dengan buah korma, sebaik-baik makanan sahur ialah korma. Sebab tu kalau menjelang bulan puasa, kalau rasa macam malas nak bangun atau malas nak makan berat-berat, bangun, makan korma sebiji, 2 biji, 3 biji ke. Yang paling baiknya makan korma dalam keadaan yang ganjil lah. Sebab Allah suka ganjil. 1 ke 3 ke 5 lah. Makan buah korma tu. Kerana buah kurma tu, sebagaimana Nabi Muhammad bersabda ni, dia boleh membantu menghilangkan lapar atau mengurangkan rasa lapar lah, sebab ada tenaga yang cukup. Rasulullah SAW ada bersabda juga, apabila di antara kalian puasa, maka bukalah dengan kurma. Kalau tak ada kurma, bukalah dengan air. Sebab air tu suci lah. Kalau tak ada kurma, bawa air lah. Tapi kalau ada kurma, utamakan kurma, baru minum air. Okay, hadis Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah ada bersabda, ada mengatakan Rasulullah SAW ni biasa berbuka puasa sebelum sembahyang maghrib dengan rutab. Rutab ni kurma basah tadi rutaban janiyya, ayat Quran tadi. Rutab kurma basah. Jika tak ada rutab, dia berbuka dengan tamar. Tamar ni kurma kering yang biasa kita beli tu kan. Dan jika tak ada tamar, maka barulah Rasulullah minum air. Keutamaan dia, kalau ada kurma basah, makan kurma basah. Kalau tak ada kurma basah, makan kurma kering. Kalau tak ada kurma, langsung barulah minum air pada waktu buka puasa lah. Okey, jadi kajian sains membuktikan kurma tu banyak kandungan-kandungan yang bagus lah, komponen-komponen yang baik untuk kesihatan kan. Antaranya apa? Ada vitamin, ada asid folik, kalsium, besi, magnesium dan banyak lagi lah. Jadi yang membuktikan bahawa memang pemakanan sunnah atau makanan-makanan yang Nabi amalkan tu memang ada kelebihan yang sangat baik untuk diri kita sebagai manusia. Jadi kita kena ikut. Itu namanya pemakanan sunnah. Jadi pengambilan kurma dalam diet seharian boleh mengelakkan daripada sembelit. Kan? Yang susah nak buang air besar kan, sembelit. Boleh try usaha ambil kurma. Penyakit jantung, boleh merendahkan kolesterol. Kurma mengandungi peratusan serat yang tak larut dan larut antara 10 hingga 20% dan 20%. Serat tidak larut sangat penting, bantu pergerakan najis dan sistem penghadaman manusia. Seterusnya mencegah sembelit. Manakala serat larut air, mencegah sakit jantung, kolesterol. Kajian saintifik juga telah melaporkan kurma boleh mencegah penyakit anemia, penyakit kurangan darah merah dan sebagainya lah. Okay, nak katanya, kalau kita cari kajian-kajian sains tentang kurma, memang banyaklah yang menyokong
banyaknya kelebihan atau kebaikan yang ada pada buah kurma itu untuk kesihatan manusia. Itulah. Nak katanya kita nak buktikan bahawa pemakanan yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW itu banyak kelebihannya untuk kesihatan manusia lah kalau kita amalkan. Kalau kita dah tahu ni tapi kita tak buat pun tak dapat manfaat lah. Sebab benda yang bermanfaat tu kita akan dapat rasai dia kalau kita buat benda tersebut. Kalau kita hanya tahu je tapi tak buat, kita tak dapat merasai lah perubahan manfaat yang ada pada diri kita kan. Okey, banyak kajian saintifik melaporkan kurma ada bahan antioksida lah ni. Dan kemudian ni pun sama jugalah, nanti boleh baca macam boleh carilah maklumat Kemudian tentang perubatan dan rawatan. Perubatan dan rawatan yang nak dikaitkan dengan bagaimana Nabi berubat dan bagaimana Nabi merawat penyakit-penyakit pada zaman Nabi Muhammad SAW lah. Sama ada untuk diri baginda sendiri ataupun untuk diri orang lain Okey, Rasulullah SAW menjadi rujukan dalam setiap segala urusan kehidupan. Kita sudah maklum tadi. Termasuklah tentang pemakanan, tentang rawatan dan sebagainya lah. Apa-apa sahaja Jadi ulama hadis telah menghimpunkan hadis-hadis berkaitan perubatan dan rawatan kenabian dalam kitab-kitab hadis. Macam saya nyatakan tadi Kalau bab tentang makanan Nabi, ulama hadis kumpulkan dalam satu bab dalam tema yang sama. Tema tentang makanan. Kan? Namanya kitab Al-At'imah. Kalau tema dia tentang minuman, nama kitabnya, babnya ialah Al-Ashribah. Minum-minuman. Kalau tentang perubatan, ada satu bab juga. Ulama hadis kumpulkan semuanya tentang perubatan atau rawatan Nabi Muhammad SAW. Ini sebagaimana hadis ni, Rasulullah bersabda, Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa. Allah tidak menurunkan satu penyakit, melainkan diturunkan bersamanya penawar. Macam tadilah dalam surah An-Nahli kan, tentang madu lebah tadi. Madu lebah tu sebagai penawar penyakit. Jadi nak katanya penyakit yang ada tu, kalau kita cuba ikhtiar menggunakan makanan-makanan yang Allah nyatakan dalam Al-Quran dan hadis, mana tahu ada mujarab dia, sebab kita nak ambil mukjizat dia tu, mudah-mudahan Allah jadikan sebagai penawar kan. Kita kena yakinlah benda tu. Yakin apa yang Allah sebutkan tu ada dia punya kelebihannya, dan kita menggunakanlah ayat-ayat Allah tu sebagai satu usaha untuk mencegah penyakit yang ada pada diri kita kan. Contoh kalau kita ada sakit apa-apa sakit lah. Sakit contoh susah nak tidur kan, ataupun suka banyak buat jahat, kita sedar, kita muhasabah kan. Mungkin kita boleh menggunakanlah. Contoh kita minum madu tu, ya Allah dengan berkat madu ni jadikanlah aku orang baik. Contoh kan. Selawat, baca bismillah, selawat. Mudah-mudahan berkat kan. Apa-apalah kita menggunakan apa yang Allah sebut dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW kan. Jadi nak katanya setiap penyakit ada ubat. Setiap penyakit ada ubat. Perkara riwayat juga daripada Anas bin Malik mengatakan, Innallaha haitsu khalaqad dawa fatadawau. Sesungguhnya Allah ni ketika menciptakan penyakit, diciptakan juga penawar, maka berubatlah. Nak katanya Nabi Muhammad SAW ni menyuruh kita supaya cari ubat kalau sakit. Kalau orang kata tak apalah sakit, redha je lah dapat pahala, tak nak berusaha kan, maka dia telah buat sesuatu yang tidak bertepatan dengan nasihat oleh Nabi Muhammad SAW supaya cari ubat kan. Sebab itulah kalau tengok kalau orang-orang dulu kalau sakit kan, dia punya cari ubat tu merata tempat. Contoh kan, dia pergi sini tak mujarab, cari ubat lain pula. Pun tak mujarab, cari ubat lain pula. Nak katanya kena berusaha lah. Kena berusaha sebab kita kena yakin setiap penyakit tu memang Allah ada jadikan ubat dia. Kita je kena cari ubat dia. Tapi ubat tu kalau kita ikut yang kita belajar ni, kita kena utamakan ubat-ubat ataupun pemakanan-pemakanan yang dinyatakan dalam Al-Quran dan juga hadis. Sebab ada mukjizat kat situ. Ada manfaat dia lah. Sebab disebutkan oleh Allah dan juga disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW lah. Okey. Perubatan yang berasaskan kenabian ni, yang berpunca daripada Nabi Muhammad SAW, kita sebut sebagai At-Tibbun Nabawi. At-Tibb An-Nabawi. Ini dalam bahasa Arab lah. Dalam bahasa Melayu kita sebut perubatan kenabian. Dalam bahasa Arab sebut At-Tibbun Nabawi. Itulah tentang hadis-hadis yang kita yakin daripada Nabi Muhammad SAW yang menyebut tentang perubatan. Sama adalah menggunakan
ayat Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya apa? At-Tibbun Nabawi. Kalau disebut apakah istilah dalam bahasa Arab yang menunjukkan tentang perubatan kenabian, namanya ialah At-Tibb An-Nabawi. Okey, macam mana Nabi berubat atau Nabi merawat penyakit? Ni ada kaedah lah, ada 3 cara. 3 kaedah Nabi mengamalkan untuk merawat penyakit lah pada zaman Nabi Nabi Muhammad SAW lah. Ada 3. Yang pertama, pengubatan ataupun rawatan secara semula jadi. Iaitulah melalui pemakanan lah. Pemakanan sama ada pemakanan atau minuman lah. Jika kita kaitkan pada zaman ini, samalah seperti kita ambil ubat, pil vitamin, kan, yang ada dibuktikan bagus untuk kesihatan, kita ambil pil vitamin kan. Contoh kalau demam sikit, ada rasa badan tak sedap ke, kena hujan ke, dicadangkan ambil vitamin kan, supaya dapat membantulah badan kita tu ada dia punya antibody tu semakin meningkat, dapat melawan penyakit kan. Itu secara semula jadi lah. Yang kedua, secara ruqyah. Ruqyah ni maksudnya kita baca doa lah. Ruqyah kan. Contoh jumpa ustaz-ustaz atau jumpa kalau orang-orang kat kampung tu mungkin ada orang-orang tua dulu yang pandai ubat kan. Kita bawa air jumpa dia, biasanya kalau orang kampung macam itulah. Dia bawa air, jumpa dengan orang-orang yang kita nampak dia baik, supaya dia ruqyah, bacakan doa-doa. Mudah-mudahan dengan berkat bacaan dia tu, menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang ditiupkan pada air itu dapat membantulah. Membantu mengurangkan atau menghilangkan penyakit yang ada kan. Macam gangguan ke sebagainya. Itu secara ruqyah lah. Iaitulah doa yang diilhamkan kepada Nabi Muhammad SAW bagi menghilangkan pelbagai penyakit, termasuk penyakit kerohanian. Ataupun yang ketiga, pengubatan yang menggabungkan kedua-duanya, gabung sekali. Sama ada menggunakan makanan dan juga menggunakan doa, gabung dua-dua sekali. Itu cara Nabi berubat lah. Okay, yang pertama tadi, Rasulullah mengamalkan pemakanan. Seperti Nabi makan minum madu, korma, habbatus sauda dan zaitun. Tentang habbatus sauda ni, tu Nabi ada sebut dalam hadis. Pada habbatus sauda ada penawar bagi segala penyakit kecuali mati. Nak katanya habbatus sauda tu semua penyakit boleh sembuhkan kalau kita ambil kefahaman daripada hadis ni. Tapi kalau memang dah ditakdirkan dia tu memang nak meninggal atau sampai ajal je, walaupun menggunakan habbatus sauda, dia tetap akan mati. Sebab dah sampai ajal dia lah. Tapi dalam hadis ni mengatakan habbatus sauda tu boleh membantu menyembuhkan penyakit-penyakit yang banyak. Okey, habbatus sauda tu apa benda? Tahu tak? Siapa tahu habbatus sauda tu apa? Habbatus sauda tu apa dia? Tahu tak? Tak tahu Ustaz. Tak tahu? Siapa yang tahu habbatus sauda? Pernah dengar tak perkataan habbatus sauda? Pernah dengar? Tak pernah? Amirul pernah dengar tak Amirul? Pernah, tapi saya tak tahu Ustaz. Okey, tak apa. Terima kasih. Okey, habbatus sauda tu, dia bijiran, dia macam biji-biji kecil tu. Dia biji-biji kecil tu dia warna hitam. Habbatus sauda. Habbah tu bijirin, biji-biji yang kecil tu, sauda tu hitam. Jadi maksudnya habbatus sauda tu ialah biji-bijian yang hitam tu. Kalau hari ni kalau kita perhati, banyaklah produk-produk kesihatan tu yang dijual secara langsung kan. Berasaskan habbatus sauda. Dijadikan serbuk, dah dihancurkan dah, ditebuk jadi serbuk. Yang ada pun dah dibuat dalam bentuk kapsul dah. Kapsul kan, kapsul habbatus sauda. Boleh kita amalkan sebab habbatus sauda tu memang bagus. Jadi kalau katakan mungkin ada yang kat sini ada sesama, badan tak sedap ke, atau rasa macam tak bersemangat, sendi sengal ke sebagainya, bolehlah usahakan cari habbatus sauda. Banyaklah dijual tentang habbatus sauda ni. Jadi sebab memang dah disebut dalam hadis Nabi. Sebab itulah ada yang dah dikomersialkan. Sebab biasanya orang Islam ni dia nak cuba komersialkanlah pemakanan sunnah ni, sebab dah disebut, maka kesan dia pun dah terbukti dah. Kalau kita tengok ada testimoni orang yang mengamalkan habbatus sauda, dia kesan dia penyakit kurang atau hilang sebagainya. Nanti boleh cubalah cari. Jadi ulama ada menghuraikan hadis berhubung habbatus sauda
ataupun bijirin ataupun biji-biji kecil hitam yang menyatakan bahawa terdapat banyak manfaat yang boleh mengubati penyakit-penyakit. Kitab Fathul Bari, ini kitab syarah lah. Syarah bagi hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Apa Imam Ibn Hajar mengatakan? Dia katakan apa? Habatus sauda tu atau biji-bijian hitam tu apabila dihancurkan, ditumbukkan, dihancurkan, dijadikan serbuk, dibalut dengan kain, kemudian cium, hidu aroma dia. Boleh membantu orang yang mengalami sesama akibat cuaca sejuk. Selain itu turut disebutkan bahawa sekiranya habatus sauda tu dimasak bersama cuka, digunakan untuk berkumur, dapat membantu melegakan sakit gigi. Ni kita boleh try ni, boleh cuba Kalau rasa sakit gigi, habatus sauda tu tumbuk halus-halus, serbuk, gaulkan dengan cuka, kumur. Mudah-mudahan berkat hadis Nabi ni mengatakan boleh menyembuhkan sebagai penyakit tu, boleh membantulah sakit-sakit yang ada pada diri kita. Okay, kalau kita sesama rasa sejuk, kan, boleh amalkan habatus sauda. Sebab habatus sauda ni dia macam panas juga, dia panas. Sebab kalau badan kita sejuk, cara nak menawarkan dia atau nak menghilangkan rasa sejuk, kita kena panaskan badan kan. Madu pun juga panas. Sebab tu bagus untuk badan kan. Okey, kemudian contoh lain. Ialah Nabi selain daripada Nabi menggunakan habatus sauda, Nabi juga mengamalkan madu kan. Madu pun kita dah nyatakan tadi. Jadi Nabi pun mengamalkan madu. Nabi pernah mengesyorkan pada para sahabatnya yang sakit perut. Nabi kata bagilah minum madu. Bagi madu. Jadi kalau kita ada rasa sakit perut ataupun mungkin ada gastrik ke sebagainya, boleh cuba usaha dengan minum madu. Cumanya zaman sekarang ni kita khawatirlah, ragu-ragu tentang kualiti madu yang sedia ada kan. Kalau madu yang pure madu asli 100% daripada lebah betul, tanpa campuran gula dan sebagainya, itu memang khasiat dia dapat rasailah perubahan ni kan. Tapi kalau madu tu mungkin penjual tu tidak jujur sebagainya, dia kata madu asli, tapi kita bau pun macam gula merah kan. Maka kat situ khasiatnya pun kita boleh raguilah. Mungkin taklah mencapai khasiat yang sepatutnya kita dapat rasalah, sebab ada berlaku pencampuran yang bahan lain kan. Itu terpulanglah. Kalau kita nak rasa betul-betul, kita cari madu sendiri kan. Ternak lebah sendiri, ambil madu dia. Sekarang dah ada madu lain namanya madu kelulut. Kan kat rumah pun dah boleh ternak kan. Buat ternak lebah, buat madu kelulut kan. Pun ada khasiat juga Yang penting dia adalah madu lah. Kenyataan ini dia perkuatkan lagi dengan firman Allah SWT yang bermaksud dari perutnya lebah tu keluar madu. Ada macam-macam warna, tadi kita dah baca tadi terdapat penawar. Samalah. Jadi Nabi mengamalkan kita pun boleh amalkan madu. Cumanya madu ni dia mahal sikit lah kan. Ada banyak jenama kan. Biasa saya amalkan madu jenama apa tu nama itu? Madu Allah Alam. Lupalah madu apa nama Okey, tapi yang penting madu lah. Okey, kemudian pengobatan secara ruqyah. Ruqyah ni doa lah. Doa yang diilhamkan kepada Nabi yang untuk menghilangkan penyakit. Okay, tapi doa-doa tu bukan sembarangan. Kita tidak boleh menggunakan perkataan-perkataan kan. Macam orang kata mentera lah. Ataupun jampi kan. Kalau kita jampi menggunakan istilah-istilah yang kita pun tak faham. Kita jumpa orang, dia baca, kita tak faham apa benda bahasa dia baca ni kan. Kat situ kita boleh meragui lah. Jadi kita dah faham, lepas ni kalau kita ada sakit ke apa-apa, kalau jumpa orang, kan jumpa orang yang pakar, yang mahir, kita dengar dia baca, kita tak faham apa benda baca ni kan. Maka kita boleh meragui lah tapi Nabi Imam Ibn Hajar tadi juga Imam Ibn Hajar ada cakap, dia beritahu dalam kitab dia Fathul Bari, ulama sepakat tentang kebolehan membuat rawatan kalau cukup 3 syarat. Apa syarat yang pertama tu? Hendaklah dilakukan menggunakan firman Allah. Menggunakan ayat Al-Quran ataupun nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah kan. Contoh, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, contoh kan. Engkaulah ataupun ya Syafi, engkaulah yang memberi penawar bagi segala penyakit, sembuhkanlah penyakit kan, contoh kan. Maksudnya kita menggunakan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ataupun ayat Al-Quran, itu boleh. Itu syarat pertama dah lepas dah.
Tapi kalau dia sebut guna benda lain yang bukan nama Allah, kan contoh nama apa? Nama manusia ke, atau nama tokoh tertentu ke, atau nama jin ke, sebagainya kan. Itu dah tak lepas lah syarat pertama. Yang pertama mesti guna kata-kata Allah atau nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Yang kedua, kenalah menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang kita faham. Kalau boleh bahasa Arab, kita guna bahasa Arab lah. Tapi kalau tak faham, kita boleh guna bahasa lain tapi kita kena faham maksud dia. Macam tadilah Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yang Maha Berkuasa, yang juga menciptakan penyakit. Engkau lah juga menjadi contoh apa, menyembuhkan segala penyakit. Maka dengan berkat ayat-ayat Quran ataupun madu yang disebut dalam ayat Quran, contoh kan, kita guna gitulah. Sembuhkanlah penyakit yang daripada diriku, contoh kan. Kita faham tu, istilah tu. Maka kita dengar pun tak bercanggah dengan apa yang kita faham kan. Kalau kita tak faham erti dia, sebut tak apa-apa maksud dia kan. Mungkin bercanggah dengan apa yang sepatutnya dalam Islam kan. Itu kita kena berhati-hatilah. Kemudian yang ketiga, kena yakin ruqyah itu tidak memberikan pengaruh dengan sendirinya tetapi hanya dengan izin Allah. Kita tidak boleh meyakini ayat-ayat yang kita baca tu yang boleh menyembuhkan. Tapi kita kena faham, kita kena yakin ruqyah tu hanya sebagai satu usaha. Tapi hakikatnya yang menyembuhkan penyakit ialah Allah SWT. Kita usaha menggunakan ruqyah. Jadi ada 3 syarat ni. Jadi kena fahamlah kita mungkin pelajar mungkin tak dapat merasai lagi. Kan mungkin pengalaman sakit Kalau kita baca-baca dalam banyak kenyataan contoh di Facebook ke media sosial tu, kalau pernah terbaca mungkin pernah terbacalah. Dia kata apa? Biasanya seorang manusia ni atau individu ni kalau umur dia nak menjelang umur 40 kan. Dia kata umur 35 hingga umur 40 ni berhati-hatilah. Pada waktulah mungkin akan diuji dengan sakit dan sebagainya kan. Saya dah rasa dah. Jadi kalau diuji dengan kesakitan tu, jadi mungkin kita rasakan cek kat hospital tak ada sakit. Tapi kita rasa sakit. Jumpalah rawatan-rawatan tradisional kan. Jadi masa nak mencari rawatan tu kita kena faham lah. Pastikan kita berjumpa orang tu, dia menggunakan ayat-ayat Allah, nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Gunakan bahasa kita dengar pun kita faham, betul. Maksudnya tak bercanggah. Kalau dia menggunakan perantaraan yang lain daripada Allah, itu dah namanya syirik. Kan? Kita tidak boleh nak sembuh daripada sakit tapi dalam masa yang sama kita syirik. Atau kita menggunakan kuasa lain selain daripada kuasa Allah kan. Kat situ pun dah menyalahilah sepatutnya. Jadi kita kena fahamlah tentang pengubatan Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW dah tunjukkanlah cara macam mana untuk kita berubat menggunakan kaedah kenabian. Okey, contoh hadis Nabi Muhammad SAW. Ni contoh ruqyah lah apa yang kita boleh buat. Kalau nak tidur, baca surah Ikhlas, surah Falak ataupun kita panggil 3 kul kan. Baca 3 kul, tiup kat kedua tapak tangan. Kemudian usap seluruh tubuh. Yang kita boleh jangkau lah, yang boleh tercapai kita punya tangan kan. Baca 3 kul, yakin dengan firman Allah ni dapat menyelamatkan diri kita daripada gangguan-gangguan ketika tidur kan. Sebab waktu kita tidur ni, siapa yang tahu kan apa berlaku kan. Jadi kita minta bantuan daripada Allah SWT lah untuk membantu kita kan. Ataupun juga kita boleh sebagaimana dalam riwayat hadis juga ni Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah pernah perintahkan kepada Sayyidah Aisyah ni supaya minta ruqyah dari pengaruh ain, penyakit mata. Tahu tak penyakit mata ni, ain ni macam mana? Penyakit mata yang dengki ni. Pernah dengar tak perkataan penyakit ain? Pernah tak? Pernah Ustaz. Pernah kan? Pernah Ustaz. Pernah Jadi nak katanya penyakit ain tu memang betul berlaku. Kalau yang ada ikuti semasa punya isu ni, macam kisah penceramah terkenal kan, Ustaz apa? Ustaz Kazim kan, Kazim Ilyas dikatakanlah, saya wallahualam saya pun ikuti juga. Dikatakan sakit yang dirasai oleh Datuk Kazim Ilyas tu, penceramah yang kita biasa dengar tu kan. Ceramah dia pun ada lawak-lawak juga sikit tapi bagus matlamat dia. Dikatakan dia kena sakit ain kan sebab ada mata yang dengki. Sebab penyakit ain ni
kita pun boleh terkena kan. Tapi biasanya penyakit ain ni juga kita dengar untuk budak-budak yang masih kecil. Kalau sebab itulah kalau katakan mungkin pelajar ni ada akak ke abang ke yang dah kahwin tu, mungkin yang ada baby kecil tu, nasihatkan jangan masuk gambar dekat media sosial lah. Kan biasanya kalau orang cakap, comelnya, geram tengok muka kan. Jadi itu pun antara contoh-contoh yang boleh memberi kesan sakit kepada budak tadi. Kan sebab ain kan, mata melihat. Mungkin ada mata-mata yang melihat tu dia mata yang dengki. Kan mata yang hasad, yang tak puas hati jadi kita kena minta dijauhi daripada penyakit ain lah Jadi sebaik-baiknya kalau nak cakap, contohnya kan ada baby comel ke, kita kena sebut dulu. Subhanallah, comelnya. Maksudnya kita kena sebut Allah dulu supaya kita akan dapat halanglah bentuk-bentuk mata yang dengki tadi yang terkena pada sesiapalah yang orang dengki dengan diri kita ke ataupun dengan bayi yang masih kecil kan. Itu penyakit ain memang ada lah. Jadi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW berkata, wahai Muhammad, apakah engkau mengeluh rasa sakit? Beliau menjawab, ya. Kemudian Jibril mengatakan apa ni? Ni pun contoh. Kalau kita nak hafal bagus ni. Bismillahi, dengan nama Allah, arkika. Aku meru'yahmu min kulli syai'in, daripada setiap sesuatu yu'zika, yang menyakitimu, min syarri, daripada keburukan, kulli nafsin, setiap individu, setiap jiwa manusia, au ainin, daripada mata yang hasidin, mata yang berdengki tadi mata yang mendengki, Allah yashfika, Allah lah yang akan menyembuhkanmu, bismillah, dengan nama Allah, arkika, aku menyembuhkanmu. Nak katanya kalau kita contoh kita katakan kita dengan kawan kita sakit, badan aku sakit lah, tak tahu sakit apa ni. Pergi hospital, klinik, tak ada ubat. Kita boleh cuba hafal guna ayat ni lah. Kita yakin pada Allah, kita sebut, ya Allah, bismillahi arkika min kulli syai'in yu'zika min syarri kulli nafsin au ainin hasidin, Allah yashfika, bismillahi arkika. Kita kena yakinlah Allah lah yang akan meru'yah atau merawati, menyembuhkanlah penyakit-penyakit yang ada. Ini contohlah. Ini daripada hadis, jadi kita boleh pakailah. Ini bukan hadis dipalsu. Ini hadis yang sahih, riwayat daripada hadis Muslim. Kita boleh amalkan sebagai satu usaha lah. Satu usaha kalau kita kena sakit. Ini cara Nabi merawat atau mengubati menggunakan bacaan-bacaan doa. Selain daripada yang pertama tadi, Nabi menggunakan makanan, kan, madu, kurma dan sebagainya lah. Kemudian, ni secara umumnya, hadis-hadis perubatan, ni saya ambil dari pandangan daripada Dr. Mazhar lah, Dr. Mufti Perlis. Tujuan-tujuan hadis perubatan ni nak beritahu kita supaya kita kena berubat berasaskan kepada bahan-bahan yang digunakan dalam perubatan yang diyakini boleh memberi kesan lah. Nabi Muhammad SAW menyebut bahan-bahan yang ada dalam masyarakat baginda dan digunakan serta memberi kesan pada zaman dan iklim baginda. Bahan-bahan itu boleh diambil iktibar dan digunakan. Namun bukanlah semestinya menjadi pilihan yang terbaik bagi setiap masa, tempat dan keadaan. Apa yang penting, kita disuruh mencari yang berkesan tanpa mengira jenisnya dan merujuk kepada pakarnya. Ini secara umum lah. Nak katanya, pada zaman Nabi, pada waktu tu memang itulah bahan yang Nabi gunakan. Madu, kan, kurma pun subuh di tanah zaman Nabi tu, dan juga zaitun. Kita boleh ambil manfaat, ambil iktibar. Tapi sekiranya di tempat kita ni, Malaysia ni, ada juga memang dah sedia maklum. Secara turun-temurun ada herba-herba tertentu kan. Boleh terbukti, boleh membantu mengurangkan penyakit tertentu. Kita boleh amalkanlah. Sebab dia menepati macam hadis Nabi tadi. Fatadawaw, maka carilah ubat atau berubatlah. Kan? Sebab Allah turunkan setiap penyakit tu ada ubatnya. Itu cara umumnya lah. Tapi, kena pastikan dapat pengesahan lah kan, daripada contohnya halal daripada JAKIM, ada kelulusan daripada KKM, kan, Kementerian Kesihatan Malaysia, ada maknanya selamat lah, dibuktikan selamat, dan juga apa-apalah yang diperlukan supaya kita pun tak was-was dan tidak boleh dipersalahkan sekiranya kita terkena penyakit tertentu, sekiranya penyakit semakin teruk kan. Kalau tak ada KKM tu, kita ragulah. Betul ke tak betul ni kan? Tengok tak ada cek daripada Kementerian Kesihatan kan? Supaya dapat kita jaminan lah benda tu selamat kan? Digunakan. Okey. Ataupun yang ketiga, cara Nabi berubat.
Nabi menggabungkan dua-dua sekali. Gunakan pemakanan dan juga gunakan ru'ya. Sebagaimana dalam hadis ni, Nabi bersabda apa? Alaikum bisyifa'aini. Hendaklah kamu menggunakan dua penawar atau dua ubat. Apa dia? Al-asal, iaitu madu lebah, wal Quran, dan Quran. Gunakanlah madu dan Al-Quran. Dua-dua sekali. Contohnya sebelum minum madu tu, kita doa dulu, sebut ayat-ayat Quran. Dalam Al-Quran tu ada nama ayat syifa, kan? Ayat syifa. Biasanya ayat syifa tu kita boleh amalkanlah. Cari ayat-ayat syifa. Kita baca ayat syifa dulu, kemudian kita tawasul, kan? Kita menggunakan perantaraan lah. Ya Allah, dengan keberkatan, contoh kan, mukjizat yang ada pada ayat-ayat Al-Quran, ayat syifa yang dibaca ni, sembuhkanlah penyakitku menggunakan sebab daripada madu yang aku minum ni, contoh kan, minum. Tu tak larilah daripada akidah kita. Sebab kita pun bertawasul atau menggunakan perantaraan daripada ayat-ayat Quran. Kemudian kita pun yakin Allah tu maha berkuasa menyembuhkan, bukan benda lain. Walaupun madu sekalipun, Allah lah yang mengizinkan. Kita pun menggunakan perantaraan ayat Quran dan juga madu, kita minum. Tiba-tiba mujarab, makbul. Maka itu atas izin daripada Allah SWT. Bukan madu tu sendiri yang sembuhkan. Kita kena fahamlah. Supaya kita tidak menjadi orang yang syirik ataupun orang yang akidah kita larilah. Kita kena yakin apa-apa pun Allah yang sembuhkan. Kita hanya berusaha menggunakan pendekatan yang Nabi Muhammad SAW tunjukkan. Itu je cara kita merubatlah. Okey. Firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah pada muka bumi ini yang halal, yang baik. Janganlah kamu mengikuti langkah syaitan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagi kamu. Jadi daripada ayat ini dapat disimpulkan Allah dan Rasulullah SAW tu telah menganjurkan supaya kita ni manusia kena pilih dan ambil makanan yang baik. Halalan. Yang halal, thayyibah, lagi baik. Yang halal dan baik, dua sekali makanan yang halal dan baik. Sebab semua makanan yang halal tak semestinya baik. Kan? Contoh katakan gula pasir tu, halal tu. Kita banyak minum gula pasir tu kan, manis-manis. Tapi dia tidak baik, kan? Halal tetapi tidak baik. Kena ambil secukupnya. Jadi kita kena pandai pilih lah, cari makanan yang halal. Yang pertama halal, yang kedua yang baik saja. Masuk dalam perut kita supaya kita sihat dan tak sakit. Saya pun kadang-kadang pun, kita pun dah belajar ni kan, kita pun kadang-kadang terlupa kan. Kita rasa sedap makan, kita pun makan. Kita terlupa pula rupanya makanan-makanan tu kadang-kadang tak baik untuk diri kita kan. Sebab sedap punya pasal, kita pun makan kan. Jadi lepas ni kita dah faham, kita boleh cuba ubahlah. Kita cari makanan yang halal dan yang baik sahaja supaya kita tak terikut dengan langkah-langkah syaitan kan. Syaitan hasut, makanlah lagi sedap ni kan. Kita pun terpengaruh kan. Makan je Okay, jadi kalau kita faham ayat Quran ni, kita pun cuba ubahlah. Saya sendiri dan juga pelajar makanan atau minuman terbaik yang disebut dalam Quran dan As-Sunnah, kita jadikan sebagai panduan dan pedoman kan. Yang kita sebut sebagai makanan sunnah. Tadi kan contoh kan, madu, korma, buah zaitun, buah tin, kan, habatus sauda, sebagainya lah. Supaya kita makan makanan yang halal dan baik untuk kesihatan. Kerana kalau kita faham tadi, memang semua yang Nabi tunjukkan ni memang dari segi sainsnya memang ada banyak manfaat lah. Kalau kita ikut betul-betul kalau kita tak ikut, kita tak dapat lah. Okey, dah habis dah. Kesimpulan. Okey, jadi hari ni kita dah belajar dah tentang sains dikaitkan dengan sunnah. Iaitulah dorongan sunnah tentang sains, kemudian pemakanan sunnah, kemudian rawatan dan pengobatan ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Okey.